Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang saya kasihi sekalian, selamat datang ke satu lagi episod Hikmah Ramadan bersama saya, Ustaz Muhammad Tarmizi. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang topik bagaimana kita sebagai seorang Muslim harus berjaga-jaga dan berhati-hati tentang apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan terhadap orang lain supaya ia tidak menyakiti orang lain. Pertama sekali izinkan saya untuk mengucapkan Ramadan Mubarak. Alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi dapat bersama dan beribadah pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dengan ikhlasnya akan dapat diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memulakan dengan berkongsikan sebuah hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda yang berbunyi, Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang sempurna Islamnya ialah apabila manusia lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Pada hari ini, kita mendengar tentang satu trend yang disebutkan sebagai trend cancel culture. Trend ini adalah di mana apabila seseorang itu dia tidak mempersetujui dengan satu kata-kata ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang dan dia ini melakukan sesuatu perkara sehingga mana ia mengancam kerjaya orang tersebut ataupun keluarganya ataupun kehidupan dan nyawa orang tersebut. Dan trend ini sebenarnya sangat berleluasa seluruh dunia. Ia menjadi sebuah cabaran yang hebat pada hari ini kerana adanya wadah-wadah social media seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kerana dengan mudah sekali saya sekiranya tidak bersetuju dengan anda boleh membuat satu posting dan mengajak ramai orang untuk like dan share dan memberikan komen-komen yang tidak baik, menambahkan kritikan dan juga menyebarkan ancaman-ancaman tersebut. Dan trend ini, ia juga membabitkan kita, orang Islam, sama ada kita ini sebagai orang yang memulakannya ataupun yang menerima ancaman-ancaman tersebut. Ada kalanya, perkara-perkara ini juga terkait dengan kita sebagai seorang Muslim apabila kita tidak mempersetujui dengan mungkin seorang ustaz, seorang ustazah, ataupun dengan fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa kita pun. Dan komen-komen yang kita baca kadang-kala menyedihkan kerana seolah-olah ia menyangka yang para asatizah dan para ulama ini tidak membuat penyelidikan dan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan sesebuah pandangan ataupun irsyad ataupun fatwa. Dan saya seringkali cuba untuk bermuhasabah diri. Kerana ada kalanya juga mungkin saya terbaca sesebuah headline di akhbar itu yang menyatakan fatwa di negeri ini mengatakan ini ataupun ulama di negeri ini mengatakan ini. Dan mungkin apabila saya membaca itu terus saya menyatakan tidak patut ni kan. Alamak, ini tidak sepatutnya orang Islam sebegini kan. Tetapi itulah lumrah kita sebagai manusia kerana kita ni kadang-kadang hanya ingin meluahkan perasaan tanpa membaca dengan lebih mendalam, tanpa berusaha untuk memahami dengan baik. Dan masalah cancel culture ni adalah ia boleh merosakkan kehidupan seseorang itu dengan sekelip mata. Seolah-olah kita sebagai manusia ini tidak boleh membuat kesilapan. Seolah-olah kita sebagai sebuah umat ini tidak boleh berbeza pendapat. Dan kita tidak mahu apabila seorang itu membuat satu kesilapan yang dibesarkan, dihebohkan seluruh masyarakat sehingga mana semua orang tidak boleh memaafkan dia lagi. Tidak boleh menerima dia lagi. Tidak mahu bekerja dengan dia ataupun berkawan dengan dia lagi. Adakah itu yang diajarkan oleh agama kita? Apabila seorang melakukan kesilapan, ia harus dibuang daripada masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah diri dan cuba untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik, yang lebih memaafkan, yang lebih
berlemah lembut apabila kita berkata-kata di media sosial ataupun di luarnya. Semoga kita tidak menjadi penyebab orang lain disakiti atas perbuatan kita. Itulah muhasabah yang dilakukan pada hari ini di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga ia bermanfaat. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.